sikit tau kelas kita petang ni. Cikgu ada target. Maksudnya cikgu bukan main ni. Cikgu bukan main ni. Okey. Jadi untuk yang beragama Islam, sebelum cikgu terangkan lagi jauh, untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kelas kita ni cikgu namakan dia kelas cuti sekolah. Sebab cikgu assume walaupun kamu semua dah bersekolah, silap, dah habis sekolah ataupun masih bersekolah, sebenarnya kamu adalah sedang dalam keadaan free. Betul ke Wan Naim? Tengah free ke sekarang? Ke tengah sibuk? Tengah free. Tengah free, orang dah sibuk ujian dah. Sekarang kalau macam sekolah isteri cikgu, dia tengah hari kantin, program perjumpaan ibu bapa, pulang buku teks. Dah pulang buku teks belum, Kai? Kai dah pulang buku teks belum, Kai? Dah. Dah, okey. Okey, itulah maksudnya cikgu cakap ini adalah bulan yang kita kurang belajar. Jadi cikgu nak fokuslah dekat bulan 2 ni, nak mantapkan kamu punya algebra. Algebra yang cikgu send dalam grup, cikgu terus pergi Cikgu terus pergi. Algebra yang cikgu send, cikgu ada bagi tahu dalam grup, kamu kena faham, ada 2 perkara. Ada 2 perkara. Kalau siapa baca grup, dia boleh tengok dekat grup. Okey, algebra yang pertama, cikgu bercakap tentang pengukuhan. Yang kedua, cikgu bercakap tentang aplikasi. Apa beza pengukuhan? Apa beza aplikasi? Pengukuhan dekat sini bermaksud cikgu nak mantapkan kamu punya tambah tolak algebra, cikgu nak mantapkan kamu punya pendaraban algebra, cikgu nak mantapkan kamu punya pembahagian untuk algebra. Dan akhir sekali, cikgu akan pergi kepada penyelesaian soalan-soalan yang berkaitan dengan rumus algebra. Okey. Aplikasi ni apa? Aplikasi, beza dia dengan yang atas adalah cara kita mendapatkan nilai pemalar. Maksudnya kita kat sini aplikasi kita fokus kepada X tu sama dengan berapa. Ni hari ni. Aplikasi tu fokus dia adalah X tu sama dengan berapa. Jadi aplikasi more kepada perpindahan X. Tambah jadi tolak, tolak jadi tambah. Ini pertama. Yang kedua, darab jadi bahagi, bahagi jadi darab. Cikgu dah tahu tapi cikgu tengok ada yang tak boleh skor. Tapi tak apa, cikgu akan tunjukkan daripada awal sampai habis. Ada orang dia faham. Ada orang dia faham algebra ni, tapi dia tak tahu nak guna bila. Contoh, ada orang dia pandai memanah, tapi dia tak tahu guna bila. Bila dia tak tahu nak guna bila, skill memanah dia tu akan makin lama makin berkurang, makin tumpul. Macam tu juga dengan algebra. Okey, boleh ke cikgu nak teruskan? Nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Okey. Algebra ni, cikgu bagi tahu kamu situasi. Cikgu nak kamu fahamkan dia punya situasi. Yang pertama sekali, sebelum kita pergi kepada situasi, kita kena faham algebra ni untuk apa. Algebra ni, kepada siapa-siapa yang tak tahu algebra ni apa, algebra ni senang cerita dia adalah huruf. Huruf. Bila kamu nampak masa sekolah rendah, kita tulis 3 tambah 2. Dapat terus 5. Tapi itu masa sekolah rendah. Sekarang ni, kita dah masuk sekolah menengah, dia ada nampak huruf 3x tambah 2x sama dengan 5. Jadi sekarang ni fokus kita adalah pada huruf ni. Apa huruf tu? Huruf ni nama lain bagi dia adalah pemalar. Pemalar. Ataupun siapa ambil DLP, nama dia variable. Variable ni apa? Sesuatu yang berubah. Kenapa cikgu cakap sesuatu yang berubah? Sebab
nilai huruf tidak ditetapkan. Cikgu nak kamu faham tu. Nilai huruf tidak ditetapkan. Kenapa tak ditetapkan? Kenapa cikgu tak tetapkan? Contoh, A mesti sama dengan 1, B mesti sama dengan 2, C mesti sama dengan 3. Tak. Algebra tak bertindak macam tu. Jadi macam mana nak dapat nilai huruf? Nilai huruf perlu dicari. Nilai huruf perlu dicari. Bukannya ditetapkan. Sampai situ dulu. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey. Jadi inilah huruf-huruf dia. Huruf-huruf dia. Okey. Nilai huruf perlu dicari. Apa maksud cikgu ni perlu dicari? Perlu dicari dekat situ adalah kamu kena faham 4 benda yang cikgu selalu terangkan, yang selalu kita pakai. Positif pindah jadi negatif, negatif pindah jadi positif. Ni pasangan dia. Lepas tu darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi, bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Ini adalah konsep macam mana kita nak cari algebra tu. Kena kukuh yang tu dulu. Okey. Persoalan yang selalu timbul, yang ni selalu dah sambil kita buat soalan daripada dalam bab, selalu dah kita pakai. Tapi hari ni cikgu akan tunjukkan macam mana situasi mudah untuk kita gunakan huruf tu. Cikgu akan tunjukkan. Situasi dia, huruf ni digunakan apabila, ni nota tau, apabila ada nilai yang tidak diketahui. Tidak diketahui. Itulah maksud cikgu. Bila ada sesuatu nilai yang kita tak tahu nilai dia, kita jangan letak dia kosong. Kita letak dia huruf. Kita gantikan dengan huruf. Adakah selama-lamanya huruf? Tak. Dia boleh dicari menggunakan 4 kaedah ni. Okey, sampai situ dahulu. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Yang lain nak dengar suara sikit. Jelas ke? Boleh faham? Alamak, tak dengar. Aziz, boleh faham tak Aziz? Zarif, boleh faham ke Zarif? Arif, Arif boleh faham Arif? Ada ke orang ni nak dengar suara sikit? Ada. Ada. Boleh faham tak sampai sini? Boleh ke? Okey. Jadi kalau tak faham, cikgu akan tunjukkan contoh, jangan risau. Okey, cikgu bagi situasi. Situasi soalan. Bila kita nak pakai algebra, cikgu bagi situasi. Okey, ada dua keadaan. Tapi cikgu bagi tahu di situasi dulu. Situasi dia adalah mendapat markah UASA. Ada 2 orang kawan ni, nama dia cikgu letak Hanif dan Aiman. Kenapa dengan Hanif dan Aiman telah mendapat markah UASA? Hanif dan Aiman telah mendapatkan markah matematik dalam UASA. Ini situasi dia sekarang. Okey. Jadi keadaan yang cikgu nak tunjuk dekat sini adalah yang pertama markah Hanif ialah 80% dan markah Aiman ialah cikgu letak 20%.
berapakah jumlah markah mereka? Berapakah jumlah markah mereka? Okey, cikgu nak tanya, soalan yang cikgu tunjuk ni berapa jumlah dia? Cuba kamu jawab, berapa jumlah dia dekat sini? Wan Naim, rasa-rasa berapa jumlah markah Hanif dan Aiman ni? 100. Okey, bagus. Okey, 100. Berapakah jumlah markah? Cikgu takut kamu tak faham. 100. Hanif dan Aiman. Okey, jadi dekat sini kita punya situasi sekarang adalah tentang markah matematik. Hanif markah dia 80. Jadi kita boleh terus ambil markah Hanif adalah 80%. Manakala Aiman markah dia 20%. Jadi dekat sini kita dapat, kita dah ada data. Ini kita panggil dia data. Ini kita panggil dia data. Jadi sekarang bila dia tanya jumlah, bila dia tanya tentang jumlah, bila dah ada data senang. Maksudnya kita boleh terus ambil 80 tambah 20. Jumlah markah mereka adalah 100%. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh. Okey. Bila cikgu masuk kepada penggunaan algebra, soalan dia berubah. Soalan dia berubah. Contoh, markah Hanif ialah 80%. Jumlah markah, ni cikgu salahnya Hanif dan Aiman ialah 100%. Berapakah markah Aiman? Ini situasi dekat mana kita kena menggunakan algebra. Situasi dia dekat sini, dia bagi tahu Hanif ni markah dia sebanyak 80%. Jadi apa yang kita dapat kat sini? Kita dah boleh tulis dah. Sebab apa? Kita ada markah Hanif. Hanif tu 80%. Lepas tu dia bagi tahu jumlah markah Hanif dan Aiman. Maksudnya jumlah untuk Hanif dan Aiman adalah 100%. Tiba-tiba dia tanya, berapakah markah Aiman? Jadi, bila kita tak tahu markah Aiman, kita jangan tinggalkan kosong. Kita gantikan dia dengan huruf. Sebagai contoh, kat sini cikgu letak X. Jadi, bila cikgu dah letak dia sebagai X dekat situ, bila dia bercakap tentang jumlah, jumlah ni hasil tambah. Maksudnya, jumlah markah Hanif iaitu 80%, 80% tambah markah Aiman, kita kena letak X. Kita kena letak juga. Sebab apa? Sebab Aiman terlibat juga dalam markah tu. Sama dengan 100%. Nampak tak? Ini situasi yang sama. Ini adalah situasi yang sama. Jadi sekarang ni, bila kita dah ada, kita punya rumus. Ini kita panggil rumus. Kita nak cari markah Aiman, kita pindahkan 80 positif ke sebelah, macam biasa dia jadi negatif 80. Jadi dekat sini 100 tolak 80, kita dapat 20. Jadi ini jawapan kita. Yang ini jawapan yang situasi A dan ni jawapan untuk situasi B. Apa beza kedua-dua ni? Beza kedua-dua ni adalah kita tengok kepada A dulu. A ni markah Hanif dan Aiman diberi. Jadi apa yang kita cakap kat sini? Data dia lengkap. Bila data dia lengkap, kita tak perlu pakai algebra. Kita tak perlu pakai algebra bila situasi tu data dia lengkap. Jadi sekarang bila cikgu buat
Di situasi B, markah Hanif tu kita tahu. Tapi markah Aiman tu soalan tak bagi tahu. Tak bagi tahu tapi tak bermakna tiada. Aiman still juga dapat markah. Jadi sekarang soalan, walaupun soalan bagi tahu macam tu, kita boleh nampak dekat sini bahagian data untuk Hanif dan Aiman adalah tidak lengkap. Dia tidak lengkap. Jadi bila dia tidak lengkap, dekat sinilah kamu kena faham, kamu kena pakai algebra. Kat sini kamu kena faham, kamu kena pakai algebra. Apabila data dia tak lengkap, tapi dengan satu syarat. Dengan satu syarat. Syarat dia bagi tahu tentang jawapan. Apa maksud jawapan? Apa maksud jawapan? Ataupun cikgu bercakap tentang hasil. Ini data, ini adalah bahagian data, ini adalah bahagian hasil. Jadi, kalau data dia bagi lengkap, hasil yang kita kena cari. Tetapi bila data tak lengkap, percayalah, hasil tu dia dah bagi dah dalam soalan tu. Jumlah Hanif dan Aiman adalah 100%. Maksudnya, ini adalah hasil dia. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Seorang je, yang lain nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Okey, Jadi, bila kita menghadapi soalan dalam matematik, bila ada data yang tak lengkap, bila ada data yang tak lengkap, dekat situlah kita gunakan algebra. Okey, ini situasi pertama. Situasi kedua, cikgu akan pergi pula kepada bentuk. Cikgu akan pergi kepada bentuk mudah je. Bentuk mudah je. Ini namanya aplikasi. Kita menggunakan kita punya algebra. Okey, jadi cikgu nak tunjuk kat mana pakai semua ni. Kat mana pakai. Cikgu nak kamu jelas. Okey, situasi pertama. Situasi pertama. Cari perimeter. Ada satu bentuk petak, ada satu bentuk petak yang mana panjang dia semua sama. Kalau dekat sini cikgu cakap dia 3 meter. Bila situasi soalan nombor 1, bila soalan tu suruh kita cari perimeter, adalah kita kena faham setiap panjang sisi kita kena ada nilai dia. Kita kena ada nilai dia. Contoh, kan ini kan maksudnya, apa maksud tanda satu-satu ni semua? Apa maksud satu-satu tu? Apa maksud tanda ni? Dia letak tanda satu palang ni. Sama. Ya, sama panjang. Maksudnya bila cikgu cakap perimeter tu maksudnya ukur lilit. Ukur lilit. Kat sini cikgu dah tunjuk sini 3 meter. Jadi kita letak 3 meter. Tambah dekat sini cikgu letak. Disebabkan situasi dia sama, kita letak 3 meter juga. Dia ada panjang yang sama. Jadi bila dia ada panjang yang sama, kita letak juga 3 meter. Kita letak sini pun 3 meter, sini pun 3 meter. Jadi dekat sini, data dia lengkap. Data dia lengkap. Ini cikgu tengah highlight. Data lengkap. Bila data lengkap, kamu tak perlu cari nilai algebra. Kamu tak perlu menggunakan huruf dalam menyelesaikan masalah di situasi nombor 1. Sebab apa? Sebab data dia lengkap. Bila dia suruh cari perimeter, semua panjang dekat sini ada. Jadi bila semua ada, tak perlu gunakan huruf. Kamu just masukkan sini 3, 3, 3, 3. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Kita dapat jawapan dia 12 meter. Ini jawapan untuk situasi 1. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Kita pergi pula kepada situasi nombor 2. Situasi 2.
situasi 2 dekat sini, situasi 2 dekat sini, dia suruh dia bagi cari nilai panjang sisi. Cari nilai panjang sisi sekiranya perimeter sama dengan 12. Itu perubahan dia. Sekiranya perimeter sama dengan ialah 12 meter. Jadi apa yang kita boleh faham dekat sini? Situasi 1 data lengkap. Cari hasil. Ini adalah hasil. Ini hasil. Situasi nombor 2, data tidak lengkap. Kenapa cikgu cakap data tidak lengkap? Data dia tak lengkap. Contoh, dia nak suruh kita cari nilai panjang sisi. Jadi, panjang sisi dekat sini, kita pun tak tahu dia berapa. Kita pun tak tahu dia berapa. Ni pun kita tak tahu dia berapa. Jadi bila ada soalan yang menyebabkan kita tak tahu, kita nak letak nilai tu. Kan dia kata tentang perimeter. Jadi kita nak kena letak nilai di panjang sisi tu untuk samakan dia 12. Tapi masalah dia dekat sini adalah panjang sisi tu kita tak tahu. Bila kita tak tahu, dekat sinilah situasi kita akan pakai algebra. Kita akan pakai algebra. Algebra tu apa? Algebra tu adalah menggantikan sesuatu nilai dengan huruf. Dan kamu kena ingat, huruf-huruf ni bukan kekal selama-lamanya huruf. Kita boleh cari nilai huruf tu. Sebab itulah kita gantikan dia sekejap dengan huruf. Duduk sini sekejap. Lepas tu kita selesaikan. Kita gantikanlah dengan nombor pula. Sebagai contoh, bila ada nilai panjang yang kita tak tahu dekat sini, jangan tulis telinga. Jangan tulis telinga macam ni. Kamu kena gantikan dia dengan huruf X. Yang pertama. Yang kedua, bila panjang dia sama semua, sini X, sini pun X, sini pun X. Bila panjang dia sama, kamu kena pakai huruf yang sama. Jadi dekat sini kita kena pakai semuanya adalah dalam keadaan X, X, X. Okey. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Okey. Jadi sekarang kita nak cari nilai X ni. Jadi bila dia bercakap tentang perimeter, kamu kena keluarkan rumus tentang perimeter. Rumus tu apa? Rumus tu adalah bila cikgu cakap perimeter, kamu kena keluarkan persamaan yang bercakap tentang perimeter. Sebagai contoh, perimeter kita dekat sini, cikgu letak dia X. Jadi perimeter bercakap tentang panjang sisi. Sini X. Jadi cikgu letak X tambah. Sini pun X. Cikgu letak X tambah. Sini pun X. Cikgu letak X tambah. Sini pun X. Cikgu letak X tambah. Sama dengan apa? Kenapa cikgu buat perimeter? Sebab dia dah bagi nilai tentang perimeter. Jadi perimeter dekat sini dibagi 12. Kamu kena tengok apa hasil dia. Kalau hasil dia bercakap tentang perimeter, kamu kena keluarkan persamaan ataupun rumus yang bercakap tentang perimeter. Kalau dia bercakap tentang luas, contoh dia cakap luas ialah 10 meter square. Kamu tak boleh pakai formula perimeter. Kamu kena keluarkan tentang formula luas. Jadi dekat sini kita dah keluarkan dia punya formula perimeter. Yang ni yang cikgu nak ajar. X 1 tambah 1 tambah 1 kita dapat 4X 12. 4 pindah ke sebelah darab jadi bahagi. Jadi 12 bahagi 4 kita dapat 3. Jadi X dekat sini adalah 3 cm. Ini adalah soalan yang sama. Soalan yang sama. Cumanya cikgu nak perlihatkan kepada kamu dekat mana kamu boleh aplikasikan nak letak nilai huruf tu.
Jelas ke semua? Boleh faham dekat sini? Boleh. Ya. Okey. Okey. Boleh. Okey, bagus. Okey, situasi yang ketiga. Situasi yang ketiga. Semua. Okey, situasi yang ketiga. Cikgu, ada orang tanya cikgu, kenapa ni cikgu? Nilai-nilai huruf ni kenapa kita nak asyik nak kena pakai X je? Boleh, kalau kamu nak pakai Y pun boleh. Kamu nak pakai Z pun boleh, tak ada masalah. Huruf, kamu boleh pilih antara A sampai Z. Tak ada masalah, tak jadi apa-apa isu pun. Bila ada dua huruf, cikgu, kenapa soalan ni ada dua huruf? Kan sepatutnya kita ada satu huruf sahaja. Okey, tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan bila situasi tu ada dua huruf. Situasi ketiga. Situasi ketiga. Situasi ketiga adalah cikgu ubah bentuk dia. Cikgu ubah bentuk dia. Ini adalah bentuk segi empat tepat. Segi empat tepat adalah panjang di kiri sama dengan kanan. Panjang di atas sama dengan bawah. Jadi sekarang ni, dia cakap apa? Perimeter bagi segi empat tepat ini, perimeter dia sama dengan 100 meter. Okey, tengok. Bila situasi dia ada dua huruf ataupun lebih. Yang pertama sekali, kamu tahu nilai yang sama tu yang mana? Kiri dengan kanan. Dia sama. Kiri sama dengan kanan. Kenapa? Itulah hukum untuk segi empat. Jadi sekarang, bila dia sama, kita boleh letak dia huruf yang sama. X dengan X. Yang atas ni macam mana? Yang atas ni kamu tak boleh letak X. Tapi tu pun nilai yang kita tak tahu. Lepas tu nak buat macam mana? Kita gantikan dia dengan huruf lain. Kita gantikan dia dengan huruf lain. Sebagai contoh, cikgu letak Y. Kenapa? Sebab bila kita letak dia X, maksudnya kita tengah bagi tahu dia nilai di kiri dengan kanan sama dengan atas bawah. Jadi sekarang dia tak sama. Ni contoh situasi dia semua X. Maksudnya daripada hukum ni dia bagi tahu semua X tu adalah sama. Tapi sekarang berada di situasi ketiga, dia bagi tahu ni bentuk segi empat sama. Ni adalah bentuk segi empat tepat, Segi empat tepat. Jadi di kiri dengan di kanan, nilai dia sama di kiri dengan kanan je. Tapi atas bawah sama. Kiri kanan sama. Jadi kiri dengan kanan, kamu gantikan dia dengan satu huruf X dengan X. Kenapa huruf dia sama? Sebab nilai dekat sini sama. Atas dengan bawah, nilai dia sama juga. Dan nilai dia kita tak tahu. Jadi kamu tak boleh pilih X lagi. Sebab nilai untuk X, kamu dah pakai untuk di kiri dengan kanan. Sekarang di atas dengan bawah. Dan nilai tu kita tak tahu juga. Jadi kita gantikan dengan nombor lain. Huruf lain. Jadi sekarang, bila kita nak pergi kepada dia punya penyelesaian soalan, perimeter X tambah Y tambah X tambah Y sama dengan, kita kena keluarkan rumus yang bercakap tentang perimeter, sama dengan 100. Jadi kita tengok huruf dia, X dengan X jadi 2X, Y dengan Y dia jadi 2Y, sama dengan 100. Sampai sini sahaja dia punya jawapan. Kenapa sampai situ sahaja? Kamu kena faham satu benda. Bila cikgu bercakap, kalau ada dua nilai huruf, bermakna kamu perlukan persamaan lagi satu untuk selesaikan X dengan Y. Tapi yang itu nanti kita ajar step by step, ibarat naik tangga. Jadi jelas ke? Boleh tak kamu bezakan antara ketiga-tiga situasi ni? Boleh faham? Boleh. Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu faham situasi dia.
cikgu akan buka dekat kita punya modul. Mana modul kita? Ibu. Okey. Jadi dekat ibu ni, cikgu akan pergi dekat ibu. Cikgu nak kamu faham aplikasi dia. Cikgu nak kamu faham aplikasi dia. Ni, tuliskan ungkapan algebra untuk setiap pernyataan yang berikut. Okey. Jadi dekat sini kita akan pergi kepada aplikasi. Kita nak nampakkan dekat mana kita nak pakai huruf tu. Okey. Jadi sekarang sekejap semua sebuah kotak. Maria berusia 6 tahun. Okey, kita tengok kepada situasi L. Okey. Selalu kita dapat soalan macam ni kan. Okey. Jadi Maria berusia 6 tahun. Cikgu akan tunjuk ni aplikasi dia. Kita baca dulu sampai habis. Cikgu akan baca slow-slow. Kamu boleh dengar dan kamu boleh perhatikan macam mana cikgu selesaikan. Okey. Maria berusia 6 tahun. Umur Jali adalah 2 kali ganda berbanding Maria. Berapakah umur Jali 7 tahun lepas? Okey, yang pertama, kita sekarang ni kita kena faham soalan tu bercakap pasal apa. Soalan bercakap tentang umur. Tentang umur. Jadi, situasi kita dekat sini adalah umur Maria dia tak bagi tahu. Jadi kita letak umur Maria, umur Maria adalah 6 tahun. Cikgu letak M. Cikgu tak tahu nilai dia, cikgu tak tahu Maria berapa umur dia. Jadi bila cikgu tak tahu, cikgu gantikan dia dengan huruf. Sampai situ dulu. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Okey, baik. Umur Jali. Kita pergi pula kepada umur alamak peningnya nama dia. Jali adalah 2 kali ganda berbanding Maria. Maksudnya 2 kali ganda dekat sini Maria punya umur adalah 2 kali ganda. Jadi kita ambil 2 darab M. Sebab itulah kita boleh dapat 2M. Cikgu tak fahamlah kenapa 2M. Okey, kita bayangkan umur Maria kali dengan umur Maria. Silap. 2 kali ganda dekat sini adalah umur Maria tambah umur Maria. Itu maksudnya 2 kali ganda. 2 kali umur Maria. Jadi umur Maria sekarang M. Jadi umur Jali 1, 2. Kita dapat 2M. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, kalau cikgu setkan umur Maria, macam ni kita nak dapatkan apa kegunaan ungkapan algebra ni? Okey, kalau cikgu setkan umur Maria sama dengan 3 tahun. Automatik dekat sini M ni akan berubah menjadi 3 tahun. Manakala automatik juga kita boleh dapatkan umur Jali. Macam mana? Daripada persamaan 2 darab M, kita gantikan dengan 3. 2 darab 3, kita dapat umur Jali adalah 6 tahun. Itulah kegunaan ungkapan algebra. Sebab apa? Sebab daripada situ, kita boleh dapatkan nilai yang kita nak cari. Nilai data yang missing data. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Boleh. Okey. Haziq okey ke Haziq? Okey. Cikgu nak tanya. Kai okey ke Kai setakat ni Kai? Kai okey Kai? Insyirah okey ke Insyirah? Okey. Okey. Jadi cikgu nak sangat semua orang boleh aplikasikan ungkapan algebra dalam kehidupan harian. Bila kita nak aplikasikan, kita kena faham
Yang pertama kita kena faham dia punya situasi. Macam ni. Situasi kita bercakap tentang apa? Tentang umur. Kalau yang tadi, situasi kita bercakap tentang apa? Situasi kita bercakap tentang perimeter. Maksudnya, persamaan yang kita kena keluarkan mestilah bercakap juga tentang perimeter. Janganlah kamu bercakap tentang luas. Janganlah kamu bercakap tentang isi padu. Bila kamu nak selesaikan sesuatu persoalan, kamu kena fokus kepada isi soalan tu. Okey, jadi isi soalan ni adalah perimeter. Jadi dekat sini kita boleh selesaikan menggunakan rumus perimeter. Sebab itulah kita kena tahu juga. Algebra adalah bahan, orang panggil tools, untuk mendapatkan nilai bagi soalan tersebut. Contohnya macam ni lah. Perimeter dia X tambah X tambah X tambah X sama dengan 12. Persamaan yang kita keluarkan ni adalah bercakap tentang perimeter. Yang mana nilai data dia kita tak tahu, tapi hasil dia adalah kita tahu, iaitu 12. Okey, jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi itu aplikasi awal-awal cikgu nak terangkan supaya kamu tahu apa yang kamu belajar pada hari ini. Okey, jadi untuk kita pergi kepada kita punya soalan hari ini, kita nak cuba jawab soalan-soalan yang ada penyelesaian dia, yang ada nilai nak menyelesaikan dia. Iaitu menyelesaikan soalan persamaan linear. Hari ini, kelas kita pada hari ini adalah cikgu punya target. Kamu dah boleh faham perpindahan. Kamu dah boleh faham tentang perpindahan. Perpindahan positif jadi negatif, negatif jadi positif, darab jadi bahagi, bahagi jadi darab. Boleh ke cikgu nak teruskan semua? Boleh? Boleh. Okey. Jadi fokus kita sekarang adalah tentang one step equation. One step equation. Apa tu one step equation? Maksudnya kamu kena ada satu langkah aja nak selesaikan soalan tu. Jadi hari ni one step equation je. Fokus cikgu sekarang. Tambah jadi tolak. Okey, masing-masing boleh tengok. 3 tambah X sama dengan 7. Okey. Jadi daripada sini 3 tambah X sama dengan 7. Cikgu tunjuk untuk tambah jadi tolak dulu. Okey, tambah dia jadi tolak. Okey, tengok cikgu buat. Okey, cikgu akan buat 4 contoh. 1, 2, 3, 4. Okey, masing-masing boleh tengok ke depan. Sekarang fokus kita adalah untuk mencari nilai pemalas. Kita punya fokus dekat sini adalah mencari nilai pemalas. Pemalas. Jadi sekarang hari ini one step. Minggu depan two step. Minggu depan, minggu ketiga multi step. Apa tu one step equation? One step adalah kamu hanya perlukan satu langkah sahaja. Sebagai contoh, kita tengok kepada soalan di hadapan, 3 tambah X sama dengan 7. Jadi fokus kita apa? Fokus kita adalah cari nilai X. Okey, kita tengok kepada kita punya soalan, 3 tambah X. Kita nak X. Jadi cari dulu sebutan serupa. Sebutan serupa ni maksudnya dia punya kawan. Jadi 3 ni kawan dia dengan 7. Jadi bila 3 tu kawan dia dengan 7, kita kena bawa 3 pergi ke sebelah. Okey, jadi 3 positif pindah ke sebelah, dia jadi apa semua? Negatif. Ya. Jadi 7 ni dia kekal positif. Cuma cikgu nak kamu nampak yang jadi negatif tu adalah nombor yang dipindahkan. Jadi 3 ni positif, bila kita pindahkan dia jadi negatif 3.
Jadi dekat sini itulah yang dipanggil one step. Kita pindahkan sekali sahaja. Perpindahan itu berlaku sekali sahaja. Jadi 7 tolak 3 kita boleh terus dapatkan. Nilai dia X tu sama dengan 4. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Okey, cikgu. Okey. Boleh. Okey, cikgu pergi pula. Cikgu pergi kepada X tambah 71 sama dengan 501. Okey, sekarang ni sama juga situasi dia. Situasi dia adalah kamu jangan pening-pening nak pindah yang mana. Kamu cari sebutan yang serupa. Sebagai contoh dekat sini, maksud sebutannya serupa adalah nombor dengan nombor. Nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Jadi, bila kamu nak pindahkan, kamu just pilih yang dia dalam keadaan nombor dengan nombor. Sebagai contoh, sini nombor. Maksudnya nombor yang tak ada huruf. Sini pun adalah nombor yang tak ada huruf. Jadi dekat situ kamu kena samakan dia. Kamu kena bagi dia duduk sekali. Jadi tu cara dia. Jadi dekat sini bila kita nak pindahkan dia, kita akan dapat X sama dengan 501 kekal positif. Tapi 71 dekat sini bila kita pindahkan dia ke sebelah, nampak ni dia ibarat persamaan sama dengan dekat tengah ni, dia ibarat sempadan. Bila nak pindah kiri ke kanan, dia kena lompat sempadan. Bila dia lompat sempadan, simbol dia akan berubah. 71 ni positif. Jadi sekarang yang kita tengah highlight ni adalah positif jadi negatif. Jadi bila 71 tu dalam keadaan positif, dia akan jadi negatif 71. Lepas tu kita boleh terus selesaikan sahaja. Kita akan dapat 501 tolak 71, kita dapat 430. Apa ni? Okey. Positif 3. Bila dipindahkan, dia akan jadi negatif 3. Sama juga dengan positif 71. Dekat belah kiri dia positif 71. Bila kita pindahkan ke sana, dia jadi negatif 71. Okey, jelas ke semua dua contoh yang cikgu bagi ni? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey, daripada segi penulisan, daripada segi cara menulis, kamu kena sama sebiji macam yang cikgu tunjuk kat depan. Tak boleh lain pun. Tak boleh lain pun. Okey, jadi situasi kita sekarang ni, kita akan buat dua latihan mudah. Cikgu nak buat dua latihan mudah. Cikgu akan pergi kepada 50 tambah X sama dengan 63. Lepas tu cikgu letak 3, cikgu letak X tambah 72 sama dengan 94. Cikgu nak kamu cuba selesaikan soalan A dan soalan B. Cuba hantar dekat cikgu. Cuba hantar dekat cikgu. Yang ni kena kukuhkan dulu supaya minggu depan kita tak pening. Minggu depan ada 2 kali perpindahan. Minggu ni ada sekali je dia pindah. Minggu depan ada 2 kali dia pindah. Okey, dahsyat hantar kat cikgu hantar ke WhatsApp. Okey, bagus. Pandai.
Okey, bagus. Pandai. Senang je senang je. Kita nak habiskan terus. Tambah jadi tolak, tolak jadi darab. Tolak jadi darab, tolak jadi tambah. Hantar kat cikgu semua. Zaki. Zaki dapat buat tak tu, Zaki? Okey, bagus. Ya, betul. Afif dapat buat, Afif? Dapat cikgu, dapat. Okey. Okey, jadi sekarang kita fokus kepada tambah jadi tolak. Tambah jadi tolak. Okey, jadi cikgu akan mula selesaikan soalan A. Cikgu dengan kamu ada masa lebih kurang sejam je lagi. Cikgu nak muatkan lagi 3 benda ni lepas ni. Jadi kamu kena tengok betul-betul. Okey, tambah jadi tolak. Apa maksud tambah tu jadi tolak? Yang pertama dekat A ni, cikgu perlihatkan dekat kamu 50 tambah X sama dengan 63. Jadi bila 50 tambah X sama dengan 63, 50 kawan dia adalah 63. Jadi bila tu kawan, kita kena bawa dia pergi jumpa kawan dia. Jadi sekarang dekat 50, beza soalan A dengan B, 50 ni kamu tak nampak simbol dia. Jadi cikgu nak kamu setkan dalam kepala kamu, dalam diri kamu, bila sesuatu nombor di awal ayat, kamu tak nampak simbol dia adalah dalam keadaan positif. Jadi bila dia dalam keadaan positif, bila kita nak alihkan dia ke sebelah, barulah kita pakai positif jadi negatif. Jadi X sama dengan 63. Tengok ni, positif 50 dekat sini, positif 50 dekat sini, bila dia pindah pergi ke sana, dia pindah pergi ke sebelah. Jadi dekat sini daripada positif dia berubah menjadi nilai negatif. Nampak? Dia akan jadi negatif 50. Jadi barulah kita selesaikan 63 tolak 50, X tu kita dapat sama dengan 13. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Boleh. Okay. Soalan B ni dia tak jadi masalah. Soalan B ni dia tak jadi masalah sebab kita nampak simbol dia. Kita nampak 72 tu simbol dia adalah positif. Jadi 72, cikgu ada yang pening, ada yang WhatsApp cikgu tadi, cikgu, macam mana kita nak tahu simbol dia ni? Nak tahu simbol dia, simbol bagi sesuatu nombor adalah berada di belakang dia. Cikgu pergi kepada penjelasan. Kalau manusia untuk jantina dia, jantina manusia ada berapa? Ada 3 ke? 2. Ada 2. Satu lelaki, satu perempuan. Okey. Jadi ini untuk manusia. Tetapi untuk nombor, contoh cikgu ambil nombor 5. Untuk sesuatu nombor, dia ada simbol. Simbol dia pun ada 2. Simbol dia positif dengan negatif. Simbol tak ada dalam keadaan darab dengan bahagi. Okey. Jadi sekarang simbol dia, identiti diri dia, identiti bagi nombor tu sama ada dia datang dalam keadaan positif atau negatif. Kalau lelaki, kalau manusia, dia datang dalam keadaan lelaki atau perempuan. Jadi kalau jantina, kita nak kenal lelaki dengan perempuan macam mana? Adalah cara-cara dia. Tapi kalau nombor, macam mana kita nak kenal dia? Dia ada juga cara-cara dia. Jadi kalau nombor, kalau kita nak kenal dia, contoh tambah 5, tambah 6, tolak 3, tambah 2, tolak 10, tolak 3, tambah 7. Nombor kalau kamu nak kena kenal dia punya nilai, dia punya simbol. Maksudnya kamu tahu 5 ni. 5 ni dia boleh jadi
positif 5 boleh jadi negatif 5. Cikgu alah lebih kurang je positif negatif pun silap salah. Orang yang ada duit RM5 dengan orang yang hutang RM5 sama tak? Cikgu nak tanya kamu, sama ke? Orang ada duit RM5 dengan orang yang ada hutang RM5 sama ke keadaan dua orang tu? Tak. Tak sama. Jadi sebab itulah positif dengan negatif mainkan peranan yang sangat penting. Cara kita nak kenal dia positif dengan cara kita nak kenal dia negatif, kita tengok belakang dia. Jadi 5 ni belakang ni positif. Jadi 5 ni datang dalam keadaan positif 5. 6 ni positif ke negatif? Cikgu nak tanya kamu. 6 ni positif ke negatif? Positif. Ya, macam mana kita tahu dia positif? Sebab ada simbol tambah kat depan, belakang. Ya, kita tengok dia punya simbol dekat belah belakang. Jadi jangan pandang ke depan. Positif 6. Jadi bila kita nak gerakkan simbol ni, kita kena faham. Kita nak gerakkan nombor ni, kita kena faham simbol dia. Okey, 3. 3 ni negatif. Cara baca dia negatif 3. 2 ni positif ke negatif? Cikgu nak tanya kamu, positif ke negatif 2 ni? Positif. Ya, positif 2. Okey, 10. 10 ni negatif. 3. 3 ni positif ke negatif? Negatif. Ya, kita tengok simbol dekat belakang dia. Akhir sekali 7. 7 ni adalah datang dalam keadaan positif. Yang ini kamu kena kenal elok-elok. Yang ni kamu kena kenal elok-elok. Sebab apa? Sebab kalau kamu tak kenal dia, macam mana kamu nak tahu tambah pindah jadi tolak atau tolak pindah jadi tambah? Okey, habis dekat situ. Okey, akhir sekali soalan B. X tambah 72 sama dengan 94. X tambah 72 sama dengan 94. Mana nombor sama? Nombor sama dekat sini adalah 72 dengan 94. Jadi positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi X sama dengan 94. Positif 72 pindah ke sebelah dia jadi negatif 72. Lepas tu kita selesaikan macam biasa. 94 tolak 72, kita dapat X sama dengan 22. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Tadi Ya. positif 72. Tadi sekarang bila kita lepas pindahkan dia jadi negatif 72. Jadi ini adalah situasi dekat mana positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Okey, habis dekat sini. Okey, sekarang ni cikgu nak buat satu keadaan lain. Cikgu nak buat yang lagi 4 ruang ni adalah apabila negatif pindah ke sebelah dia jadi positif. Macam mana negatif pindah ke sebelah dia jadi positif? Okey, tengok betul-betul. Tengok cara cikgu buat. X tolak 3 sama dengan 7. Kita nak cari nilai X tu. Jadi sekarang ni bila cikgu nak dapatkan nilai X, bila cikgu nak dapatkan nilai bagi X, maksudnya dekat sini kita kena pindahkan 3. 3 ni simbol dia negatif. Jadi bila kita bawa dia ke sebelah, kita langkah sempadan dia. Sempadan ni apa? Sama dengan dekat tengah tu. Jadi bila kita langkah sempadan dia, 7. 3 ni negatif, dia jadi positif 3. Jadi X sama dengan 7 tambah 3, kita dapat 10. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh. Okey, situasi yang sama juga. Cikgu letak negatif 51 tambah X sama dengan 25. Cikgu nak tahu X tu berapa? Jadi bila cikgu nak tahu X tu berapa, cikgu kena tengok mana nombor dia, nombor yang sama. 51 dengan 25.
51 ni dia dalam keadaan negatif. Bila dia dalam keadaan negatif, bila kita nak bawa dia pindah ke sebelah, dia akan berubah. Dia berubah macam mana? Dia berubah tadi dia negatif, dia akan jadi positif. Jadi dekat sini fokus cikgu daripada negatif pindah ke sebelah dia jadi positif. Jadi dekat sini kita dapat 25 tambah 51 X sama dengan 76. Itu cara dia. Nampak ni. Tadi dekat sini negatif. Lepas tu dia jadi positif. Dekat sini negatif 51. Lepas pindah dia jadi positif 51. Okey. Jadi dekat bahagian yang pertama ni, bahagian yang pertama, cikgu buat dia perpindahan positif jadi negatif. Yang bahagian kedua, cikgu pindahkan negatif jadi positif. Okey, habis dekat situ. Okey, sekarang cikgu nak kamu cuba selesaikan X tolak 35 sama dengan 76. Dengan 56 tolak negatif 56 tambah X sama dengan negatif 3. Okey, cikgu nak kamu cari berapakah nilai X dekat soalan A dan B. A dan B yang tu pula. Okey, boleh ke cuba buat? Okey, dah siap hantar kat cikgu hantar kat cikgu. Okey, hantar kat cikgu Insyirah boleh buat ke tu Insyirah? Boleh. Okey. Okey, cikgu bagi masa 2 minit. Kita buat macam ni, soalan ni je hari ni. Kita nak selesaikan semua soalan ni hari ni. Okey, cikgu minta izin sekejap pergi bawah sekejap lah. Okey, bagus. Okey, pandai. Okey, tepat 6.41 cikgu tunjukkan. Okey, habis sudah masa yang diberikan.
Okey, bagus. Cikgu nak kamu faham dulu Okey, A dengan B. Kita pergi pula kepada soalan A. X tolak 35 sama dengan 76. Jadi bila kamu nak alihkan 35 ni negatif. Negatif pindah ke sebelah. Tengok balik hukum di atas ni. Negatif bila pindah ke sebelah, dia akan jadi positif 35. Kamu selesaikan. 76 tambah 35, kamu akan dapat 111. Itu jawapan A dia. Jelas ke semua untuk A? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, untuk B. Untuk B. Sekarang ni negatif 56, kita nak bawa dia pindah ke sebelah. Jadi dia dalam keadaan negatif. Bila dia dalam keadaan negatif, kita bawa dia pindah ke sebelah, dia jadi positif 56. Ada yang pening lagi. Tolak 3 tambah 56. Tekan kalkulator je. 3 tu simbol dia negatif. Jadi kita tulis negatif 3. 56 tu simbol dia positif. Jadi kita tulis positif 56. Jadi dekat sini X adalah sama dengan 53. Ini dia jawapan A dan B. Okey semua. Jelas ke setakat ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi cikgu nak kamu semua jelas tentang apa yang cikgu cuba sampaikan dekat depan ni. Yang pertama, cikgu ajar kamu, awal-awal tadi cikgu ajar kamu fungsi algebra. Dan kita pergi kepada pengisian kelas kita, one step equation. Kamu kena faham one step equation ni dengan baik supaya minggu depan kamu boleh follow balik lesson cikgu. Dia berkait berkait. Minggu depan lesson cikgu adalah tentang two step. Minggu depan lagi sekali lesson cikgu adalah tentang multi step. Maksudnya ada 3 step. Jadi fahamkan elok yang one step equation ni. Okey. Jadi habis dekat sini kita akan dapatlah, kita dah selesai. Positif jadi negatif, semua jelas ke? Cikgu nak dengar sikit. Positif jadi negatif, semua jelas? Jelas, Jelas. cikgu. Okey. Negatif jadi Jelas. positif, semua jelas ke? Jelas. Okey, baik. Okey, habis dah. Jadi dekat sini cikgu dah terang, kita dah refresh balik positif jadi negatif, kita dah refresh balik negatif jadi positif. Dia kawan, dia partner, positif dengan negatif, negatif dengan positif. Tambah tolak, tolak tambah. Dia partner, dia gang. Okey, sekarang cikgu nak ajar pula darab jadi bahagi, bahagi jadi darab. Okey. Cikgu akan pergi pula dekat sebelah. Cikgu akan pergi. Apabila dia dalam keadaan darab jadi bahagi, kamu kena tahu dulu. Tadi kalau kita nak kena kenal bila dia positif dan bila dia negatif, kita tengok simbol dia. Kita tengok dia punya simbol. Okey. Kalau sekarang dia dah tak tengok simbol. Dia dalam keadaan darab jadi bahagi, bahagi jadi darab. Apa yang kita kena tengok sekarang? Okey, sekarang ni cikgu anggap dia ada 2 situasi. Satu, situasi dia tengah duduk. Bila situasi dia tengah duduk, dia nak berdiri. Okey. Satu lagi situasi dia tengah berdiri, lepas tu dia nak duduk. Kenapa cikgu bercakap pasal ni? Cikgu nak kamu faham, dia bukan lagi tentang jantina. Dia adalah tentang keadaan. Dia adalah tentang keadaan. Yang perempuan duduk jadi berdiri, yang lelaki pun boleh daripada duduk dia jadi berdiri. Kalau tak kisah, dia tak kisah pasal jantina sekarang. Kita pergi kepada keadaan sekarang ni. Kalau nak faham positif dengan negatif, kita faham tentang jantina. Tapi sekarang untuk darab dengan bahagi, cikgu sangat-sangat nak bagi kamu jelas yang mana keadaan 2 benda ni
ni darab dengan bahagi dia adalah tentang keadaan. Dia bukan lagi tentang simbol. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan pergi kepada penjelasan dia. Duduk, jadi berdiri. Cikgu nak tunjuk keadaan pertama dia duduk. Kemudian dia bangun, dia jadi berdiri. Keadaan kedua, dia berdiri. Kemudian dia dalam keadaan duduk balik. Okey. Jadi dia bukan lagi tentang jantina. Bukan lagi tentang positif dengan negatif. Jadi sekarang apa yang cikgu nak kamu faham dekat sini? Kalau tadi kita nak kena kenal jantina. Jadi sekarang cikgu nak kenal keadaan dia. Bila keadaan dia dalam keadaan darab? Bila keadaan sesuatu tu dalam keadaan darab. Senang sahaja bila kita nak kenal dia dalam keadaan darab, nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah. Nombor dengan huruf bersebelahan. Sebagai contoh, cikgu letak nombor darab dengan huruf. Cikgu letak Z. Cikgu letak B. Cikgu letak apa? Senang sikit. Y. 3 darab Y. Dia akan jadi 3Y. Cikgu kalau nak tulis Y3 betul ke? Betul, tak jadi masalah. Betul, tak jadi masalah. Cumanya cikgu nak kamu biasakan tulis nombor dulu baru huruf. Kalau cikgu tulis 7 darab Y, dia akan jadi 7Y. Kalau cikgu tulis 2 darab A, dia akan jadi 2A. Jadi inilah keadaan dia kat mana dia dalam keadaan darab. Jelas ke semua kat sini? Boleh faham? Okey ke? Nak dengar suara sikit okey ke? Okey, go. Okey, dia duduk sebelah-sebelah. Jadi sekarang bila kita dah nampak dia duduk sebelah-sebelah, dia bukan sebelah-sebelah, dia bukan atas bawah. Dia duduk sebelah-sebelah. Okey. Jadi sekarang bila cikgu nak pergi kepada soalan penjelasan, cikgu akan tunjukkan kamu contoh. Lepas tu ada 2 soalan, lepas tu kita selesaikan sama-sama. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu macam tadi, cikgu akan buat 2 contoh. Kamu akan selesaikan 2 soalan. Masing-masing boleh tengok 2A sama dengan 152. Kita nak cari nilai A. Kita nak cari nilai A. Berapa nilai A tu? Jadi bila kita nak cari, kita tak nak ada 2 ni. Kita nak A tu diduduk sorang-sorang. Jadi 2 ni darab. Macam mana cikgu tahu dia darab? Dia duduk sebelah-sebelah. Dia duduk sebelah-sebelah. Bila dia duduk sebelah-sebelah, maksudnya kita baca dia dekat sini 2 darab A. Jadi bila kita pindahkan 2, dia akan jadi 152 bahagi 2. Inilah dia punya situasi. Ni adalah dia punya situasi. Jadi dekat sini kamu tekan A sama dengan 152 bahagi 2, kamu dapat A dia adalah 76. Jelas ke semua? Boleh faham kat sini? Boleh, go. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang cikgu nak tunjuk contoh salah tu macam mana. Tengok kepada yang warna merah. 2A sama dengan 152. Soalan yang sama. Cikgu betul cikgu pindah darab jadi bahagi. Cumanya cikgu pergi pindah 2 bahagi 152. Jadi ini adalah situasi yang salah. Bila kita nak pindahkan darab jadi bahagi, jangan sesekali kita letakkan dia belah atas. Dia mesti duduk belah bawah. Jangan tersilap yang tu. Siapa tersilap tu, salahlah jawapan dia. Okey, jelas ke sampai sini? Boleh faham?
Okey, cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini cikgu akan pergi pula kepada soalan yang berikutnya. Sekarang ni cikgu akan selesaikan soalan contoh yang berikutnya. 3A sama dengan 2,868. Kita nak cari nilai A. Jadi bila kita nak cari nilai A, kita kena faham. A ni dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Itu macam tadi je cikgu. Sama. Tapi cikgu nak tukar yang ni. Cikgu nak tukar dia negatif. 3A sama dengan 2,868. Kan cikgu cakap sekarang dia bukan tentang jantina. Dia adalah tentang duduk jadi berdiri, berdiri jadi duduk. Maksudnya cikgu highlight tentang keadaan. Dia dah tak kisah dia lelaki ke perempuan. Jadi sekarang ni, walaupun dia dalam keadaan negatif, kamu kena faham, ramai sangat buat silap. Dah form 5 pun ramai sangat buat silap. Kamu kena faham, negatif bila dipindahkan ke sebelah, dia akan jadi positif. Tapi sekarang, dia dalam keadaan darab. Bila dia dalam keadaan darab, kamu kena bawa sekali negatif dia ke sebelah. 2,868 per negatif 3. Jadi dekat sini A sama dengan 2,868 bahagi negatif 3. Kamu akan dapat negatif 956. Jadi mana situasi yang salah? Situasi yang salah, tengok kepada yang warna merah. Dia pergi pindahkan, dia tukar. Dia tukar 2,868 ni dia tukar, dia jadi positif. Jadi dekat sini A sama dengan 956. Jadi sini salah. Jangan sesekali menggabungkan darab jadi bahagi dengan positif, negatif jadi positif. Kamu boleh pilih salah satu sahaja. Jadi kalau kamu dalam keadaan positif darab jadi bahagi, tak kisah. Bila nombor tu negatif, kena bawa juga negatif tu ke sebelah. Ini situasi yang selalu sangat. Mentang-mentanglah sini negatif, kamu ingat dia pindah jadi positif? Tak. Dia sekarang adalah darab jadi bahagi. Dia bukan tentang negatif jadi positif. Jadi hilang negatif dekat sini salah lah. Jelas ke kat sini? Boleh faham situasi yang betul dan situasi yang salah? Okey ke? Jelas. Okey, baik. Okey, jadi sekarang cikgu akan pergi kepada penjelasan soalan yang berikutnya. Okey, 7A sama dengan 4,844. Okey, buat soalan A. Ini soalan A. Okey, dan ini soalan B. Ni cikgu buat negatif 3. Negatif 3 dah buat dah. Negatif 5A sama dengan 9,560. Cari nilai A dekat soalan A dan B. Boleh ke semua? Boleh ke? Nak dengar suara sikit boleh ke? Okey, baik. Cuba buat. Okey. Afif boleh buat ke Afif? Boleh, cikgu. Boleh, bagus. Tapi yang salah buat correction Cikgu just nak kamu nampak yang asas dia ni je. Boleh, cikgu. Okey. Bagus. Bagus. Buat B pula. Buat dua-dua A dengan B
Okey, bagus. Buat. Fahamkan yang asas. Nanti cikgu pergi jauh nanti kan kamu jadi pening. Jangan pening-pening. Okey, 2 minit lagi. Okey, 1 minit lagi. Okey, buat. Cikgu tunggu ni. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Hari ni kita pergi kepada konsep. Kita pergi kepada konsep. Okey, jadi cikgu akan selesaikan soalan A. 7 ni darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Ingat bila bahagi jangan letakkan dekat atas. Selalu sangat cikgu jumpa. Dah betul dah darab jadi bahagi. Salah pindah pula. Jadi dekat sini kita letak 4844 bahagi 7. Dia mesti dekat belah bawah. 4844 bahagi 7. A sama dengan 692. Ini jawapan A kita. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? A? Boleh. Okey, baik. Untuk B, ramai juga buat silap. Kalau bukan sekarang pun nanti. Jadi kamu jangan buat silap yang orang selalu ulang ni. Jadi dekat A, bila kita nak pindahkan 9560, dia negatif, dia tetap jadi negatif juga. Sebab apa? Sebab perpindahan dia adalah tentang darab jadi bahagi. Bukan negatif jadi positif. Cikgu harap jelas konsep dekat sini. 9560 bahagi negatif 5, kita akan dapat jawapan dia negatif 1912. Inilah jawapan B dia. Jelas ke semua? Darab jadi bahagi ni boleh faham? Boleh. Okey, ada soalan tak nak tanya dekat darab jadi bahagi? Tak ada. Tak ada. Okey, last. Last. Kita pergi pula kepada bahagi jadi darab. Macam mana tu? Okey, ni yang terakhir. Jadi masing-masing boleh tengok dekat sebelah. Keadaan kita sekarang adalah apabila bahagi dia jadi darab. Tadi darab jadi bahagi. Bahagi dia jadi darab, dia sama sahaja. Dia adalah tentang keadaan.
Bukan simbol tu, tapi keadaan. Jadi sekarang ni bahagi nak pindah ke sebelah dia jadi darab macam mana? Bila cikgu cakap bahagi, bahagi ni bermaksud pecahan. Kamu kena tukarkan dia kepada bentuk pecahan nak lagi nampak. Sebagai contoh, bila cikgu letak 1/2, nak lagi nampak kamu kena tulis 1/2. Kalau cikgu tulis 2/5, nak lagi jelas kamu kena tulis 2/5. Itu yang pertama. Kamu kena dapatkan dia dalam keadaan pecahan. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Boleh. Jadi, bila kamu nampak dia dalam keadaan pecahan, senanglah untuk kamu nilai yang keadaan dia sekarang dalam keadaan bahagi. Itu dia. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dua situasi di depan. Yang pertama, bila cikgu cakap pecahan, X/2 sama dengan 3, bahagi tu yang hanya boleh dipindahkan yang nombor bawah sahaja. Atas jangan usik. Bawah sahaja yang bergerak. Bawah sahaja. Atas jangan usik. Siapa usik atas, salah jawapan dia. Sebagai contoh, kalau cikgu buat X/5 sama dengan 7, yang dipindahkan dekat sini adalah 5, bukan X. Yang bawah pindah. Yang bawah ni kita pindahkan. Jadi bila dia dalam keadaan pecahan, maksudnya dia dalam keadaan bahagi. Bila kita pindahkan ke sebelah, dia jadi darab. Jadi dekat sini kita akan dapat X sama dengan 7/5. Kita dapat 35. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, ni situasi pertama. Ni adalah situasi pertama, salin ni. Situasi yang kedua, bila cikgu letak negatif X/3 sama dengan 10. Negatif dekat sini, kamu nampak negatif X/3, kamu ambil sahaja negatif tu milik 3. Kamu baca dia negatif 3. Jadi bila kamu nak pindahkan, jangan pindahkan 3 je. Kamu pindahkan sekali dengan negatif dia. Jadi bila kita pindah ke sebelah, dia keadaan bukan jantina. Jadi X sama dengan 10 darab negatif 3. Baru kita selesaikan. X sama dengan negatif 30. Jelas ke situasi ini? Boleh faham? Boleh. Dekat soalan nombor, ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, dekat soalan nombor 1, cikgu highlight yang hanya boleh pindah nombor bawah sahaja. Nombor bawah yang dipindahkan. Maksudnya denominator. Yang nombor 3, cikgu highlightkan bila dia ada negatif, bawa sekali negatif dia. Bawa sekali negatif dia. Cikgu, negatif ni milik X. Ambil je negatif ni milik yang belah bawah. Okey. Jelas cikgu harap jelas Okey, last but not least. Cikgu nak pergi kepada contoh nombor 3. Contoh nombor 3 dekat sini adalah apabila cikgu letakkan 3/X sama dengan 20. Sekarang situasi ni ramai yang salah. Sekarang ni huruf di bawah. Huruf di bawah. Apa yang kita nak kena buat kalau dia ada huruf dekat belah bawah? Bahagi jadi darab. Kan daripada tadi kita pindahkan nombor, tapi dekat bahagi jadi darab, situasi yang special adalah apabila huruf ni di bawah. Nak buat macam mana kalau huruf ni di bawah? Okey,
Cara dia adalah kamu kena pindahkan bahagi jadi darab. Kenapa? Sebab kita dah detect ini dalam keadaan pecahan. Bila dia dalam keadaan pecahan, maksudnya dia dalam keadaan bahagi. Jadi bahagi yang boleh dialihkan hanya nombor bawah. Jadi bawah dia adalah dalam keadaan huruf. Pindahkan sahaja daripada bahagi jadi darab. Kita akan dapat 3 sama dengan 20 darab X. Jadi kita nak dapatkan X tu. Jadi bila kita nak dapatkan nilai X, kita pindahkan pula tadi darab ni dia jadi bahagi. Kenapa darab ni jadi bahagi? Ni nombor duduk sebelah huruf. Jadi bila darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Jadi dekat sini kita akan dapat 3/20 sama dengan X. Kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat juga 3/20 ataupun 0.15. Tapi yang ni cikgu nak tinggalkan jawapan dalam bentuk pecahan. Inilah dia punya jawapan. Inilah situasi yang selalu bila dia dalam keadaan bahagi jadi darab. Okey, jelas ke semua? Boleh faham? Boleh go. Boleh. Okey, tengok betul-betul tu. Okey, sekarang kalau boleh, cikgu nak kamu cuba buat soalan A, B, C. Rujuk contoh yang cikgu dah tunjuk dekat atas. Jadi, soalan A, X/3 sama dengan 11. Cikgu buat pula soalan B, negatif X/5 sama dengan 13. Dan soalan C, cikgu nak kamu selesaikan 100/X sama dengan 5. Cari nilai X. Tengok contoh yang cikgu dah tunjuk satu-satu. Ni selalu ramai orang buat silap. Jadi hari ni kita nak kukuhkan kita punya fundamental. Okey, cuba selesaikan. Rujuk dekat nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu. Cikgu bagi masa 3 minit. Cuba selesaikan. Siapa yang ada masalah bagi tahu cikgu. Okey, buat ABC buat ABC, bagi tahu A tu jawapan dia apa, B tu jawapan dia apa, C tu jawapan dia apa. Okey, bagus. Cikgu harap kamu jelaslah konsep ni.
Okey, 2 minit lagi. Wan Ain dapat buat ke? Dapat. Okey. Okey, bagus. Ya, cikgu balas. Cikgu baca je. Sorry Kai. Cikgu tengah tengok satu-satu soalan ni, kamu tengah buat ke tak ni. Cikgu baca je, jangan risaulah. Okey. Jadi cikgu akan selesaikan soalan dekat depan. C tu boleh selesaikan lagi. Wow, tulis pakai apa ni? Okey, jadi ada yang salah. Ada yang salah. Cikgu akan tunjukkan soalan dekat depan. Kamu kena fokus tau dekat mana yang kamu salah, kamu perbaiki, buat correction. Okey, kita akan pergi kepada soalan A, bahagi jadi darab. Apa maksud bahagi jadi darab? Bila keadaan tu dia dalam keadaan pecahan, maksudnya dia dalam keadaan bahagi. Bahagi, tengoklah semua yang dah dapat soalan yang dah hantar kat cikgu, tengok jawapan yang cikgu buat. Bahagi hanya boleh dipindahkan yang pecahan belah bawah sahaja. Jadi dekat sini yang kita boleh pindahkan hanyalah 3 sahaja. 3 ni bila pindah ke sebelah dia bahagi. Jadi bila pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi X sama dengan 11 darab 3. A kita akan dapat 33. Jelas ke semua soalan A, boleh faham? Boleh. Okey, soalan B. Negatif X per 5. Walaupun ada negatif dekat situ, kamu ambil sahaja negatif ni jadikan milik 5. Bahagi, pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi X sama dengan 13. Bahagi, pindah ke sebelah dia jadi darab. Darab negatif 5. Sebab apa? Sebab sini ada negatif. Jadi dekat sini X sama dengan 13 darab negatif 13 darab negatif 5. Kita akan dapat jawapan dia negatif 65. Tu jawapan B. Jadi jangan tersilap. Okey, habis. Okey, kita pergi pula kepada soalan C. Sekarang ni kamu nak cari nilai X dan dia dalam keadaan pecahan. Pecahan yang hanya boleh dipindahkan adalah apabila dia di bawah.
Bawah pindah ke sebelah. Bahagi pindah ke sebelah. Dia jadi darab. 105 darab X. Sekarang bila nak cari X tu, dia dalam keadaan darab sekarang. Terang-terang ni kita nampak dia dalam keadaan darab. Jadi bila darab, pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 100/5. Jadi kalau dia boleh diselesaikan, dekat sini kamu selesaikan 100 bahagi 5. Ataupun kamu tekan je kalkulator 100/5. Kamu akan dapat jawapan dia 20. Inilah situasi-situasi yang bila dalam keadaan bahagi jadi darab yang kadang-kadang orang confuse. Situasi pertama ni adalah kita panggil dia situasi normal. Keadaan yang selalu berlaku. Jadi untuk 1 dengan A ni dia pindahkan macam biasa. 2 dengan B ni adalah apabila pecahan tu ada negatif. Bila pecahan tu ada negatif, ambilkan sahaja negatif tu milik yang bawah. Jadi bila kita dah ambil negatif, jangan letak negatif lagi. Kat sini hilanglah negatif dia. Sebab apa? Kita dah bawa negatif ke sebelah. Sama juga sini ni negatif. Kita bawa negatif ni ke sebelah. Jadi hilang. Tak perlu nak letak negatif dekat sini. Okey. 2 dengan B. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey. Last. Soalan nombor 3. Bila huruf tu pula berada di bawah. Walaupun dia huruf, kamu kena faham yang bahagi nak pindah ke sebelah dia jadi darab ni adalah tentang huruf di bawah, bukan huruf di atas. Sekarang walaupun huruf ni duduk bawah, kalau kita tengok ni bawah, ini bawah. Kenapa kalau huruf di bawah ramai sangat pergi buat 3 darab 20? Salah tu. Jadi bila huruf di bawah kita kena pindahkan dulu huruf ke sebelah, dia jadi darab. Baru kita pindahkan yang darab ke sebelah, dia jadi bahagi. Bila bahagi 3/20, kalau kamu tekan kalkulator 3/20, kamu akan dapat jawapan 3/20 juga. Tapi untuk soalan C, bila kamu tekan 100/5, kamu akan dapat jawapan dia 20. Ini adalah situasi-situasi yang bahagi orang kerap sangat confuse. Jadi jangan buat confuse dah dekat situ. Okey. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Okey. Okey. Jadi untuk darab, orang selalu confuse dekat mana? Tengok kepada soalan 1 dengan A, ni situasi normal, situasi yang biasa. Untuk darab, orang confuse, dia pergi letak 2 dekat atas. Itu confuse yang pertama, tu kesilapan. Confuse tu maksudnya kesilapan. Jadi bila 2 ni kamu letak dekat atas, salah tau jawapan dia. Jadi darab, bila dia pindah ke sebelah, pastikan dia duduk bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pendaraban juga, yang selalu sangat orang buat silap, negatif ni, dia biar. Dia jadikan negatif jadi positif. Sini ada negatif 3. Sini tiba-tiba tak ada pula negatif. Salah dekat situ. Okey, jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Okey. Boleh. Okey. Okey, untuk tambah dengan tolak. Untuk tambah dengan tolak, positif jadi negatif dan negatif jadi positif, satu je benda. Satu je benda. Kalau kamu confuse tentang dia punya jantina, kalau kamu confuse dia punya simbol, maksudnya dia dalam keadaan positif ke negatif, salahlah jawapan kamu. Jadi macam mana tak nak confuse? Tengok dia punya simbol di belakang. 3 belakang dia positif. Jadi dia dalam keadaan positif. Bila kamu dah detect dia dalam keadaan positif, bila kamu nak alihkan 3 ni, ingat dia punya terms ni. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Ni cikgu recap balik, cikgu ulang balik. Cikgu dah belajar. Ni nanti kamu jumpa balik. Kamu jumpa balik benda-benda ni. Okey. Jadi cikgu dah tunjuk positif jadi negatif, negatif jadi positif. Lepas tu, cikgu dah tunjuk darab jadi bahagi, cikgu dah tunjuk bahagi jadi darab. Yang cikgu tunjuk pada petang ni, sekali dengan kesilapan yang selalu orang buat. Kesilapan yang selalu orang buat. Cikgu harap jelaslah. Sampai sini
Jadi kalau di dalam keadaan bahagi, cikgu nak ingatkan semua, bahagi mesti belah bawah. Tahu? Jangan belah atas. Okey. Okey. Jelas ke semua? Boleh faham? Cikgu nak dengar suara sikit. Okey. Zakir. Zakir jelas ke Zakir? Jelas. Okey. Okey. Jadi sekarang cikgu pergi kepada infinite algebra lah untuk one step equation. Ini kita pernah dah buat tapi lama dulu. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu nak daripada soalan ni, cikgu nak kamu cuba buat soalan 9. Banyak sangat pula. Cikgu pilihlah soalan Okey, cikgu nak kamu buat soalan 10. Ni dah soalan terakhir ni. Habis 4 soalan ni habis dah. Cikgu nak kamu buat soalan 13, 14. Okey, cuba selesaikan 9, 10, 13, 14. Okey, jadi daripada soalan ni, cikgu bagi masa 4 minit. 4 minit. Lepas tu cikgu terang habis dah. Habis dah kelas kita lepas tu. Cuba selesaikan. Cikgu nak daripada soalan 9, 10, 13, 14, kamu nak kena detect dia ni positif, negatif. Ataupun negatif, positif. Ataupun darab, bahagi. Ataupun bahagi darab. Cuba berdasarkan apa yang cikgu terang tadi, cuba jawab soalan ni. Hantar kat cikgu 9, 10, 13, 14. Cuba buat semua. Okey, 1 minit lagi. Hantar je tahu hantar je kat cikgu. Jangan risau, cikgu semak. Okey, bagus. Macam tu lah. Kita kena faham ni bila nak pakai.
Okey, jadi kita ada masa 3 minit lagi. Cikgu akan tunjukkan soalan 9. Soalan 9 kita ambil mana? Positif negatif ke negatif positif? Cikgu nak tanya kamu. Soalan 9 bila cikgu nak alihkan 15, positif jadi negatif ke negatif jadi positif? Negatif jadi positif. Ya, betul. Negatif. Macam mana kita boleh tengok? Kita tengok yang di belakang dia. Belakang dia negatif. Jadi, bila kita bawa pindah dia positif 15. Jadi, kita tekan sahaja kalkulator. Negatif 27 tambah 15, kita dapat V negatif 12. Selesai. Nombor 10, N tambah 16 sama dengan 9. Kita nak kena pindahkan 16 ni. Cara nak tengok, kita tengok dia punya simbol belakang. Simbol belakang dia positif. Jadi bila positif, jadi bila kita nak pindahkan positif, dia jadi negatif. Kalau tadi negatif jadi positif. Kalau yang sekarang positif jadi negatif. Tadi positif 15, sekarang negatif 16. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi N kita dapat negatif 7. Ini jawapan nombor 9. Ini jawapan nombor 10. Kena faham elok tu. Okey, nombor 13. Darab jadi bahagi ke bahagi jadi darab? Cikgu nak tanya kamu. Darab bagi jadi darab. Ya, sebab apa? Sebab dia dalam keadaan pecahan. Bila dia dalam keadaan pecahan, negatif 6 darab 18 sama dengan B. Jadi dekat sini, negatif 6 darab 18, kita dapat B sama dengan negatif 108. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Akhir sekali 14. Bila kita nak alihkan 10 ni darab dia jadi bahagi. Kenapa dia jadi darab? Kenapa dia dalam keadaan darab? Sebab nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah. Jadi inilah yang kita panggil one step equation. Jadi 10N bila kita pindahkan ke sebelah, bila kita nak buat dia jadi bahagi, pastikan 10 tu duduk bawah 40, jangan atas 40. Jadi 40/10. Jadi dekat situ kita dapat 4. Ini jawapan nombor 14 dan ini jawapan nombor 13. Jelas ke semua? Boleh faham 4 soalan ni? Boleh. Yang lain nak dengar suara sikit, jelas? Jelas. Okey, jadi yang cikgu ajar malam ni, yang cikgu ajar pada petang ni fokus betul-betul sebab dia bersambung. Lesson pada petang ni bersambung dengan petang minggu depan. Cikgu akan tunjukkan kenapa dia bersambung. Tapi kamu kena faham. Yang cikgu nak kamu faham, kamu tengok balik perpindahannya. Selalu orang salah buat. Cara nak buat pindah dengan betul. Cara nak pilih yang mana satu. Positif negatif ke, negatif positif ke, darab bahagi ke, bahagi darab ke. Pilih dengan betul. Okey, jadi sampai situ sahaja dahulu kelas kita untuk hari ini. Selamat petang, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih, Gus. Assalamualaikum. Sama-sama. Masih, oh. Okey, sama-sama.